Kemudian kita pergi kepada setelah kita tahu lebih kurang berkenaan dengan ahli sunnah, ciri-ciri ahli sunnah, prinsip ahli sunnah, maka kita tengok pula apa yang dimaksudkan dengan keganasan itu ataupun terorisme itu. Maka saya petik di sini, nampaknya banyak juga definisi yang diberi, sama ada oleh Kamus Inggris terhadap perkataan terorisme itu, ataupun oleh pihak berkuasa barat, ataupun oleh ahli akademik dan pengamat undang-undang di peringkat antarabangsa. Maka kita dapati definisinya bersimpang siur ataupun pelbagai. Bahkan ada yang menyebut terrorism has never been defined. Dah dia penat, dah berfikir, akhirnya tak ada definisi. Putus asa. Saya tertarik dengan definisi yang diberi oleh M. Syarif Basyuni ini. Tak ada definisi. Jadi bila kita bandingkan definisi ini, saya nak terus kepada conclusion. Tak payahlah baca satu-satu ni, berbelit lidah nanti. Apa yang kita nak buat kesimpulan daripada definisi ini ialah kesemua orang yang membuat definisi ini, walaupun berbeza dari sudut panjang pendeknya, sama ada Kamus Inggris, sama ada pihak berkuasa barat, termasuklah pihak berkuasa Amerika dan sebagainya, ataupun ahli akademi, ataupun pengamat undang-undang, semuanya sepakat untuk tidak mengaitkan terorisme dengan mana-mana agama. Sepakat. Tak ada satu pun definisi yang resmi yang mengaitkan keganasan dengan agama. Maka malang benarlah kalau orang Islam sendiri nak kaitkan terorisme itu dengan ahli sunnah. Cukup-cukup malang. Sebab itu dalam saya sebut di sini, dalam seminar antarabangsa memeteras keganasan yang diadakan di Riyadh, Arab Saudi pada 5 hingga 8 Februari 2005, dah lama. Orang lebih advance daripada kita, kan? Kita hari ni baru nak buat ni. Anak saya ini yang pertama di Malaysia kot, bukan? Negara Arab Saudi dah buat tahun 2005 lagi. Sebab mereka lebih terasa dengan fenomena ini. Sebab sebahagiannya menyalahkan silibus negara mereka. Pihak barat bila timbul perkara-perkara yang mereka tak suka itu, jadi mereka kaitkan dengan silibus negara Arab Saudi. Maknanya kalau kaitkan dengan silibus negara Arab Saudi, seolah-olah kaitkan dengan silibus Islam lah, silibus pengajian Islam, ataupun dengan perkataan lain, silibus ahli sunnah itu sendiri. Sedangkan tak ada kaitan. Maka dibuatlah satu deklarasi, pengisytiharan, antara lainnya menyebut bahawa, ini saya petik daripada buku yang dikeluarkan itu, main report itu, dia kata bahawa al-irhab, yakni keganasan itu tiada kaitan dengan mana-mana agama, bangsa, kewarganegaraan atau kawasan geografi. Bahawa sebarang usaha untuk mengaitkan aktiviti keganasan dengan agama tertentu akan membantu menambahkan lagi sokongan terhadap para pengganas. Kalau dikaitkan dengan kumpulan itu ataupun dengan agama itu agama ini, bangsa itu bangsa ini, maka semua bangsa itu dia akan terikut, terpengaruh. Maka jadi besar dia punya skop pengaruh dia itu. Justru terdapat keperluan untuk melarang tomahan ke atas mana-mana agama, juga keperluan untuk menyediakan suasana persefahaman dan kerjasama berasaskan prinsip yang disepakati oleh negara-negara yang berbeza ideologi. Negara kita Malaysia menyertai seminar ini diwakili oleh Kementerian Luar Negeri, Kedutaan dan Kementerian Dalam Negeri. Pegawai-pegawai polis, pegawai tertinggi polis pun hadir. Dalam senarai nama, dalam laporan itu disebut dengan nama-nama pesertanya sekali.